Beliau dan pengarah Guthrie, Eric Griffin Jones, terpaksa menunggu di luar pejabat beliau hampir setengah jam setiap kali sebelum mesyuarat diadakan. Beliau dan pengarah Guthrie, Eric Griffin Jones, terpaksa menunggu di luar pejabat beliau hampir setengah jam setiap kali sebelum mesyuarat diadakan. Sebagai gubernur, beliau juga mengeluarkan arahan agar bank asing terutamanya bank British tidak lagi diberi peluang untuk membuka cawangan di Malaysia. Pada tahun 1981, kebanyakan aset Guthrie dijual kepada MPH, sebuah syarikat milik Jutawan Rakyat Malaysia. Keputusan tersebut diambil tanpa rundingan atau pengetahuan Agensi Kerajaan Permodalan Nasional Berhad yang memegang 25% saham di dalam Guthrie. Atas sebab-sebab inilah Tun Mahathir dan Datuk Ismail membuat keputusan untuk mengambil alih Guthrie daripada tangan British. Setahun sebelum Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, tentang perancangan beliau untuk mengambil alih Guthrie daripada British secara mengejut melalui pembelian saham daripada syarikat-syarikat besar milik mereka. 4 bulan sebelum peristiwa downgrade, sebuah agensi kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh seorang pengurus pelaburan yang bernama Khalid Ibrahim atau kini bergelar Tan Sri telah diberikan tugas untuk mengkaji dan membuat strategi bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar ketika operasi dijalankan. Tan Sri Khalid yang sebelum ini bekerja di Barings London yang merupakan salah sebuah syarikat penasihat kewangan kepada Guthrie bersama pakar-pakar pelaburan Malaysia serta penasihat daripada bank telah diminta untuk mengkaji sama ada Guthrie boleh diambil alih. Sekiranya ia tidak mustahil, mereka harus mencari strategi terperinci bagi melaksanakannya. Melalui kajian yang intensif, pasukan berkenaan menemui kecacatan pada London Stock Exchange Act yang boleh dieksploitasikan. Kelemahan ini memungkinkan pengambil alihan Guthrie. Syaratnya, ia perlu dilakukan sepantas mungkin dan secara rahsia bagi mengelakkan dikesan oleh British. Dengan persetujuan Tun Mahathir, modal sebanyak 280 juta pound telah diambil daripada 3 sumber berbeza, iaitu Petronas, Pernas dan Amanah Saham Nasional. Bagi mengelakkan British daripada menyedari pelan mereka, Tan Sri Khalid telah dinasihatkan oleh Rothschild untuk membuka sebuah bank di Switzerland bagi memproses pembayaran pembelian saham. Guthrie menjadi target berbanding syarikat-syarikat milik British yang lain kerana terdapat hubungan baik antara pemegang saham Guthrie, iaitu bukan British, dengan pegawai-pegawai di agensi kerajaan yang terlibat dengan perancangan ini. Antara syarikat yang mempunyai saham di Guthrie adalah Genting, Bank Simpanan Nasional, Quid Investment Group dan Bank OCBC. Dengan pegangan saham sedia ada sekitar 25%, kerajaan hanya perlu mendapatkan sebanyak 15% lagi bagi menjadi pemegang saham utama di Guthrie. Rothschild dilantik bagi pembelian saham Guthrie daripada pelabur besar di luar negara, manakala Rowe and Pittman dilantik sebagai broker bagi membeli saham Guthrie daripada pelabur-pelabur kecil. Idea bagi pengambil alihan Guthrie hanya boleh tercapai dengan pembelian saham Guthrie di Malaysia dan luar negara secara serentak sebelum LSE dibuka, dan ia perlu dilakukan tanpa pengetahuan dan kesedaran pengurusan Guthrie sendiri. Bagi memastikan kejayaan serangan ini, hanya sekumpulan kecil perancang yang terlibat secara langsung sahaja yang diberi taklimat secara terperinci. Malah, CEO Muhammad Desapaci, sebuah agensi yang bertanggungjawab untuk serangan downgrade tersebut, juga tidak dimaklumkan tentang bagaimana operasi tersebut akan dijalankan. Menurut perancangan, semua yang terlibat akan mendapatkan kelulusan pembeli saham sebelum LSE dibuka. Apabila dibuka, kerajaan akan mengumumkan tentang berita mengejutkan ini kepada dunia dan menguruskan hal-hal dokumentasi sahaja. Ia sebagai kejutan kepada Guthrie dan pemegang saham lain. Komplikasi pelan tersebut adalah dalam memastikan pembeliannya dijalankan secara rahsia. Sekiranya serangan tersebut didakan terlalu awal, harga stok akan naik dan pengurusan Guthrie akan sempat untuk memberi respon. Di Malaysia,
Tan Sri Khalid yang diberi tugas untuk menguruskan pembelian saham tempatan berasa yakin bahawa Genting, BSN dan KIG akan menerima tawaran kerajaan kerana ketiga-tiganya mempunyai hubungan baik dengan kerajaan. Dalam masa yang sama, Datuk Ismail bergerak ke Singapura bagi bertemu dengan pengerusi OCBC. Plannya adalah untuk meyakinkan OCBC untuk menerima tawaran pembelian saham mereka dalam Gatri pada jam 3.30 petang dan kemudiannya menghantar notis pembelian pada 3.45 petang. Mereka berbincang ketika makan tengah hari. Pembincangan berkenaan mengambil masa yang lama dan berakhir dengan berita yang menyedihkan. OCBC menolak tawaran tersebut. Beliau telah menelefon Tan Sri Khalid bagi memaklumkan berita buruk berkenaan kepada semua. Walau bagaimanapun, memandangkan Tan Sri Khalid telah berjaya membeli saham daripada kesemua Genting, BSN dan KIG, mereka terpaksa meneruskan rancangan tersebut. Di London, setelah mendapat lampu hijau, dua syarikat yang dilantik mula melakukan proses pembelian sepantas boleh. Rothschild berjaya memujuk MNG Investment Trust, sebuah syarikat British yang mempunyai 17% saham Gatri, untuk menjual 11% sahamnya kepada Malaysia. Broker di Roy and Pitman pula berjaya membeli 5% saham dari pelabur kecil yang terdiri daripada rakyat British. Walaupun tanpa saham daripada OCBC, dalam masa 4 jam sahaja, kerajaan Malaysia berjaya membeli 8 juta unit saham bersamaan dengan 50.41% saham syarikat tanpa pengetahuan atau persetujuan pengurusan Gatri. Pada petang waktu London, Gatri akhirnya jatuh ke tangan Malaysia. Pengurusi Gatri Mike Jen hanya menyedari berita pemilikan semula syarikat tersebut melalui berita di radio. Pengambil alihan secara tiba-tiba syarikat milik British melalui eksploitasi sistem LSE oleh salah sebuah kolonium memberi tamparan yang cukup hebat kepada kerajaan British waktu itu. Perdana Menteri Britain iaitu Margaret Thatcher hanya mengetahui tentang berita berkenaan beberapa hari kemudian. Kerajaan British memberi respon pantas dengan mengetatkan undang-undang bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Broker-broker di London memuji Malaysia sebagai licik, manakala media British mengutuk serangan ini sebagai backdoor nationalisation. Dalam masa 3 bulan selepas serangan downgrade, kebanyakan saham-saham Gatri secara beransur menjadi milik kerajaan Malaysia. Pada penghujung 1981, kesemua saham Gatri menjadi milik kita. Datuk Ismail akhirnya mengambil alih pengurusan Gatri dan memindahkan ibu pejabatnya daripada London ke Kuala Lumpur bagi menandakan tamatnya penguasaan British ke atas syarikat berkenaan. Downgrade memberi impak yang besar kepada banyak peringkat dalam jangka masa panjang. Pertamanya, syarikat-syarikat British Malaysia yang sebelum ini tidak memberi perhatian kepada kerajaan Malaysia mula memberikan pintu rundingan bagi terma-terma baru. Tidak lama selepas pemilikan semula Gatri, 3 buah syarikat perdagangan British yang beroperasi di Malaysia iaitu Highland and Lowlands, Barlows dan Harrison and Crossfield menjual hak milik mereka kepada kerajaan. Memandangkan syarikat seperti HNC mempunyai ladang getah, ladang kelapa sawit dan lain-lain aset di seluruh dunia seperti di India, New Zealand dan China, kerajaan Malaysia kini menjadi tuan tanah kepada aset milik British. Tan Sri Khalid kemudian mengeluarkan kenyataan bahawa hasil keuntungan yang diperoleh daripada kesemua aset baru ini melebihi kos bagi membiayai serangan downgrade. Beliau telah dipetik berkata kita sebenarnya memperolehi Gatri secara percuma. Selepas mesyuarat pada tahun 1983 di London antara Tun Mahathir dan Margaret Thatcher, beberapa resolusi telah dipersetujui. You know, if we fail, we will be consigned to the dustbin of history as men who failed the rakyat's money. You are aware of that, right? Salah satu daripadanya adalah kerajaan British akan menawarkan beberapa bantuan kewangan sebanyak 160 juta pound sebagai subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia yang menuntut di UK. Dan juga, MAS kini diberi hak pendaratan di lapangan terbang Heathrow.